بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa antum atas nun tiada tanda mati dengung wa antum muslimun. Ha ni baru dengung idgham mislaini atau idgham syafawi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Am kuntum atas nun ni mim mati bertemu dengan ka selain dari ba'da mim izhar syafawi. Kuntum atas nun tiada tanda mati dengung jumpa mim mati pula selain pada ba'da mim nyatakan bacaan mim. Kuntum syuhada min ba'di iklab tukarkan nun kepada mim sebab tu rumah mim atas nun tu ada mim kecil. Ilaha wahida baik dua di atas tak sama dengan wahidan wa baik dua di atas tak sama juga dengan tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة dengung belaka tu wajib barunah pertama kemudian 99 dengung walakum juga dengung idgham mislaini atau idgham syafawi. Amma
mimma, mim bertasydid wajib bangunah. Dengar. Okey. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim mengangkat, kalau qawaid ni asal pengkalang di sini, kalau Kaabah mengangkat dinding-dinding topok Baitullah, dan Ismail, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini cerita semasa Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama anaknya Ismail. Lalu berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, dan jadikanlah kami berdua ini menyerah diri kepada Engkau, dan daripada zuriat kami suatu umat yang menyerah diri kepada Engkau. Perlihatkanlah kepada kami tempat-tempat ibadat kami, dan berilah taubat ke atas kami, sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat lagi Maha penyayang. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, dan bangkitkanlah pada kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membaca ke atas mereka akan ayat-ayat Engkau, dan mengajar kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan membersihkan jiwa mereka, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi bijaksana. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim doa hak ni, akhirnya Allah tinggalkan zuriat Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebut tadi, wahai Tuhan kami, bangkit pada kalangan mereka. Mereka itu di Baitullah, seorang Rasul minhum, dari kalangan mereka, yang membaca ke atas mereka akan ayat-ayat Engkau. Jadi Rasulullah baca ayat Al-Quran kepada orang Islam, mengajar mereka ilmu Alkitab, suti Quran diajar, wal hikmah. Hikmah ni as-sunnah, iaitu sunnah Nabi SAW, dan membersihkan jiwa mereka, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi bijaksana. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Barang siapa yang tidak ingin dari agama Ibrahim, malaikat orang yang memperbodohkan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, sesungguhnya kami pilih Ibrahim itu di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sesungguhnya ia di akhirat sudah pasti daripada orang-orang yang soleh. Idza qala lahu rabbuhu aslim, ketika mana Tuhannya berkata kepadanya, masuklah Islam, serahlah diri. Qala aslamtu li rabbil alamin, berkata Ibrahim, aku menyerah diri, atau yakni masuk Islam kepada Tuhan semesta alam. Cerita balik, bapa segala nabi-nabi adalah Nabi Ibrahim. Keluar daripada itu Yahudi dan bangsa Arab. Bangsa Arab daripada Nabi Ismail,
Yahudi daripada Ishaq, daripada mak dia, tok Ibrahim dia, iaitu Sarah. Daripada Ismail keluarnya daripada Hajar. Orang kata kamu tak baca sejarah tu. Sejarah bukan sejarah kafir no. Sejarah Arab juga. Dia kata Nabi Ibrahim ada 3 isteri. Hak bahasa Melayu ni hak nombor 3 kita lah. Wallahu a'lam, budak tahu sungguhlah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi semua Nabi zaman Nabi Ibrahim Tuhan kata masuk Islam. Maknanya zuriat kok mana pun kena royak ke anak-anak ni masuk Islam. Kalau seleweng tak masuk Islam, termasuk Yahudi, Kristian. Kalau seleweng tak masuk Islam, pindah ajaran Tuhan. Hak tu yang jadi punah, main pindah. Kita duk nampak ke Yahudi Kristian, kita main orang ni zaman tu, zaman apa, Anwar Ibrahim, Islam Madani. Kemudian zaman Allah, Islam Hadari. Zaman Najib, Islam Wasatiyah. Dalam kepala tu ada benda dia nak buat tu. Tambah ikut 100%. Bila dia ikut 100%, macam ada orang agama Yahudi Kristian juga. Tak serah diri lah tu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim telah mewasiatkan dengannya dengan penyerahan diri kepada Allah itu, iaitu agama Islam, akan anak-anaknya. Dan Yakub juga wasiat pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih kamu agama ini, maka jangan kamu mati melainkan hal keadaan kamu orang-orang Islam. Ada orang Yahudi sekarang dia kata kita ni lari daripada agama. Hak Islam, hak dibawa oleh Nabi Muhammad tu betul. Hak kita ni salah dah kata. Kita bukan orang Islam dah kata. Pandai pula orang Yahudi zaman sekarang. Ada setengah-setengah hak faham agama dia. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Atau adakah kamu menjadi saksi-saksi ketika Nabi Yaqub hadir kematian, maknanya nak dekat mati, ketika mana dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah selepasku ini? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhan engkau dan Tuhan nenek moyang engkau Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu, sedang kami menyerah diri kepadanya. Sepatutnya begitu. Akhir zaman akan turun Nabi Muhammad, mengikut Nabi Muhammad. Dalam kitab-kitab Taurat, Injil, ayat dah, tapi dah ikut semacam dia dah Islam. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat, suatu umat yang telah berlalu. Umat Nabi Musa berlalu dah, umat Nabi Isa berlalu dah.
Baginya, bagi umat itu apa yang umat itu usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Hak orang dulu mudah secara telah berlalu dah, telah berlaku dengan qada dan qadar Allah. Cara apa dulu kita learn ni, hak kita learn ni, kita kerjasama untuk menjauhkan, kalau boleh melenyapkan DAP daripada negara kita ni. Sebab kita anggap dia kafir harbi. Agama kita nak kritik, patutnya dia nak kritik kita, nak kritik dia, dia kritik kita. Tu dah boleh main dah. Tapi sebab tu kita, Tok Guru kata Tun Mahathir ni buat jasa besar pada negara. Orang lain tak pandai buat. Dia tarik parti bunga daripada PX, jatuh bergedung, rumah jatuh, tak ada penghuni, kita lah tolong diri balik. Nak kut itu belakang apa? Baik. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak ditanya terhadap apa yang mereka itu dahulunya lakukan. Umat dahulu lah buat apa-apa salah ke apa, tak tanya mu, hak learning yang bertanya. Learning mu kerjasama kau nak buang DAP. Takut jadi bacu. Aku gegar nama dah, wujud dah learning. Wallahu a'lam. Kita masuk dalam perkara sambungan rukun-rukun sembahyang, yang kita masih dalam rukun qauli. Jadi rukun qauli ini ialah Fatihah wajib baca dalam sembahyang setiap rakaat. Faraon, cabang, barang siapa yang tidak mampu di atas membaca Al-Fatihah, menjadi mesti kepadanya berusaha mencari kemampuan itu dengan belajar atau perantaraan kepada mushaf. Kita tak betul Fatihah, kita buat usaha biar betul Fatihah, cari seorang guru yang boleh mengajar kita betul Fatihah, atau perantaraan kepada mushaf. Mushaf ni benda kertas, termasuk Quran yang ditulis tu. Kita tengok, ingat mulut dah ingat, baca lah. Tengok pun nak guna dah, kita dah ingat mulut. Pada masa tu kita kata, kita tulis, kita pamer kita nak baca ni. Kalau tidak sembahyang tak sah. Kurang daripada itu, orang-orang yang tutup iman, dia dah ingat baca surah ayat lazim, nak baca surah-surah panjang, apa tak boleh. Tengoklah kitab situ. Jadi ada kedok kitab Quran so. Hak ni tarah orang dak ogok-ogok ni. Bukan kata tak boleh, paksa mu tengok kitab. Kalau boleh apa? Nabi mana tengok? Sebab Nabi dia ummi, buta huruf, huruf je buta, hati tak buta. Apa boleh kadang-kadang kita nak tunjuk orang kita ni boleh baca Quran besar, padahal kita baca Quran depan. Kita niat nak suruh kata tidak betul dah. Tu kata kadang-kadang benda gini susah kau nak kita nak ajar orang-orang berasa pandai. Yang dia membacanya, yakni Al-Fatihah itu darinya dari mushaf. Mushaf ni kertas-kertas layang, dengan pembelian atau sewaan atau pinjaman. Quran ni kita beli, biasa di zaman dulu ni orang beri hadiah dah, atau menyewa atau pinjam. Oleh itu jika dia berada di waktu malam
atau di dalam kegelapan menjadi mesti kepadanya menghasilkan pelita atau lampu ketika kebolehan. Baca mulut dah ingat Fatihah wajib. Nak buat guana malam gelap ni, zaman dulu pakai pelita, zaman ni pakai lampu. Kena cari lampu ke pelita. Kepada orang yang tidak boleh, ingat balik, kalau ada orang boleh tak apa lah. Maka kalau dia terhalang dari yang demikian itu ketika kebolehan, menjadi mesti kepadanya mengulangi setiap solat yang telah dia solatkannya sebelum dia membacanya. Kalau dia sembahyang pun rai waktu lah, lepas tu kena ulang balik sembahyang dia. Maka jika menjadi uzur membaca Fatihah itu kerana keuzuran belajar, tak boleh belajar kerana sempit waktu atau kebodohannya atau ketiadaan guru dan mashaf, atau selain dari itu tidak boleh baca terjemah Al-Fatihah itu, bahkan ia dilihat. Benda terjemah tak boleh baca. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah rabbil alamin, baca terjemah tak boleh. Jika dia elok boleh baca Quran yang lain selain Fatihah. Inna a'tayna dia ingat mulut. Misal kata Fatihah tak boleh, menjadi mesti kepada dia membaca 7 ayat. Inna a'tayna tak cukup 7 ayat, sebab surah Fatihah tu ada 7 ayat. Dan tidak menjadi sah akannya tanpa 7 ayat, walaupun ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang panjang. Adakah disyaratkan bersama yang demikian itu bahawa dia tidak mengurangi huruf-huruf setiap ayat-ayat dari huruf-huruf Fatihah? Padanya ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling sahihnya disyaratkan bahawa jumlah ayat-ayat yang 7 itu dengan qadar huruf-huruf Fatihah, dan tidak terhalang bahawa dia menjadikan 2 ayat di kedudukan 1 ayat. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ambil ayat pendek. Wal asr, tak cukup nak 1 ayat, ambil 2 ayat. Wal asri innal insana lafi khus, 2 ayat padang untuk Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu masuk gitu lah. Dan tidak terhalang bahawa dia menjadikan 2 ayat, makna 2 ayat yang lain di kedudukan 1 ayat, 1 ayat Fatihah. Pendapat yang kedua, bahawa wajib sama huruf-huruf setiap ayat dari huruf-huruf ayat dari surah Fatihah mengikut tertib. Maka ia menjadi seumpamanya atau lebih panjang, sama ada sama seri ayat tu atau lebih panjang sikit, jangan alih kurang. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, memadai 7 ayat yang kurang huruf-hurufnya, sebagaimana memadai puasa hari yang pendek dari hari yang panjang. Kita puasa belah dekat kutub utara, belah musim ni apa, betul lah matahari duduk belah Australia, dia duduk belah negeri Arab tu, panjang lah puasa hari tu, siang. Kebetulan gati pendek, nak gati pendek hari, tak sama. Hak dulu 11 jam, hak ni 6 jam je. Jadi oleh kerana dia gati walaupun 6 jam boleh. Ni pakai hujah gini. Kemudian jika dia elok akan 7 ayat yang berturutan dengan syarat yang disebutkan itu, tidak boleh beralih pada 7 ayat yang bertaburan. Kali boleh ingat turutan ayat, ambil lah macam turutan ayat ni, kita kata dia ambil ginilah, surah Wattini Wazzaitun, cukup 7. Dia nak ambil Inna Atayna Kal Kausar se Wattini Wazzaitun se taburan. Ya tu kalau boleh hok pakai tertib. Dan jika dia tidak elok melainkan 7 ayat yang bertaburan, dia mendatangkan dengannya atas kemampuan lah. Imam Al-Haramain menambah baikkan lalu berkata,
Kalau ayat yang bersendirian itu tidak memberi faedah dari segi makna yang tersusun, apabila dibaca bersendirian, seperti firman-Nya yang maha tinggi, summa nazar, wakah situ. Lepas tu ambil ayat lain, maka nyata bahawa kita tidak menyuruhnya dengan membaca ayat-ayat yang bertaburan ini, dan kita jadikannya seperti orang yang tidak elok, yakni pandai bacaan pada asalnya. Aku An-Nawawi berkata, sesungguhnya telah memutuskan oleh satu kumpulan bahawa menjadi sah akannya oleh ayat-ayat yang bertaburan, walaupun dia elok pandai akan ayat-ayat yang berturutan, sama ada dia menceraikannya dari satu surah atau beberapa surah. Antara mereka ialah Al-Qadhi Abu Tayyib, Abu Ali Al-Badaniji dan pengarang Al-Bayan, dan ianya yang dinaskan dalam kitab Al-Um, dan ia adalah yang paling sahih, wallahu alam. Adapun kalau orang yang elok, yang pandai akannya tetapi tidak ayat-ayat yang 7, seperti satu ayat atau dua ayat, maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling sahihnya, dia membaca akan apa yang dia elok pandai akannya, dan dia mendatangkan dengan zikir yang baki. Pendapat yang kedua, dia mengulangi akan apa yang dia hafal akannya sehingga sampai qada surah ayat surah Fatihah itu. Tapi kok mana pun kita boleh belajar Fatihah tak boleh langsung. Ni cerita orang tak boleh langsung. Belajar kan masa panjang. Belajar. Ingat dulu, lepas tu betul makhraj pula. Bukan nak suruh jadi imam, suruh betul untuk diri sendiri. Wallahu a'lam. Ni cerita ni kalau orang learning kau, orang putih masuk Islam kan learning. Dia nak suruh mayang dah suruh mayang. Lepas tu kau belajar, kau belajar. Ha? Tak apa dulu, setakat dia boleh dulu. Nak betul ain tu payah. Rabbil alamin, dia Rabbil alamin. Dia kedong. Tapi nak guna mula-mula. Mula-mula tu nak guna dah. Kena belajar lah. Belajar tak habis semua.